Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajahau. Wanakam. Yang dihormati kedua-dua pengerusi. Yang dihormati Yang berhormat YB Chow selaku pengerusi DAP Pulau Pinang. Yang berhormat Jagdip Sin selaku timbalan pengerusi DAP Pulau Pinang. Saudari Diana bekas calon DAP di Teluk Intan. Seluruh saf pimpinan DAP, PKR, PAS, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pada mulanya saya nak ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Ram Karpal Singh atas kemenangan yang amat meyakinkan di Dun Bukit Gelugur. Saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan pengundi di Bukit Gelugur yang walaupun nampak daripada awal calon Barisan Nasional dah larikan diri, tak ada orang kata tak payah turunlah untuk mengundi, tapi tuan-tuan dan puan-puan terus mengundi dan terus membuktikan bahawa DAP dan Pakatan Rakyat adalah pilihan tuan-tuan. Ya, ni mungkin UMNO Barisan Nasional dia fikir kalau dia tak letak calon maka orang semua malas mengundi. Dan bila malas mengundi maka DAP kalau menang pun tak dapatlah satu majoriti yang begitu meyakinkan. Ya, tetapi dalam keadaan tak ada calon daripada Barisan Nasional sekalipun, tuan-tuan terus menunaikan tanggungjawab tuan-tuan. Bukan macam UMNO Barisan Nasional belum lawan dah lari. Ya, maka tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya bila time pilihan raya dekat Bukit Gelugur, saya turun untuk kempen. Walaupun nampak macam kurang semangat lah, tak ada orang nak lawan kan. Ya, yang calon-calon yang yang bebas, yang independen ni semua yang pelik-pelik, yang jenis yang langgar kereta lah, ya. Dan tidur bawah tayar kereta lah dan sebagainya. So I was very sure nobody is going to vote for the bebas candidates. Tapi dalam keadaan itu pun saya datang, saya kempen juga untuk saudara Ram Karpal Singh. Dan alhamdulillah, ya, tahniah ke atas kemenangan beliau. Dan saya yakin tuan-tuan mempunyai seorang wakil rakyat yang akan bersuara di dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang membela nasib tuan-tuan. Ya, ini berhubung dengan soal Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang ni pun, ya, kita pun telah melihat bagaimana Yang Berhormat Saudara Raya yang telah berucap di dalam Dewan Undangan Negeri yang menyebabkan orang UMNO semua mengamuk dan melenting. Ya. Sedangkan apa yang dia sebut, Yang Berhormat Raya sebut, dia kata, ya, yang pemimpin-pemimpin UMNO yang terlibat dalam satu perhimpunan pegang spanduk mengugut akan mengulangi peristiwa Mei 13, mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang celaka. Betul tak betul? Yang menghasut rakyat bukan Yang Berhormat Raya. Yang menghasut rakyat, those who are guilty of sedition is not Raya. Those who are guilty of sedition adalah pemimpin-pemimpin UMNO yang memegang spanduk mengugut untuk mengulangi Mei 13. Betul tak betul tuan-tuan? Sepatutnya yang didakwa bukan saudara Raya, Yang Berhormat Raya. Sepatutnya yang didakwa adalah pemimpin-pemimpin UMNO yang terlibat dalam perhimpunan yang pegang spanduk mengugut Mei 13. Betul? They are the ones who are guilty of sedition. Tapi itulah, kalau kita ada kerajaan di peringkat pusat yang dipimpin oleh UMNO Barisan Nasional, kita tak boleh expect a reasonable tindakan. Satu tindakan yang munasabah kita tak boleh harapkan daripada UMNO Barisan Nasional. Mereka menggunakan alasan itu untuk nak serang pejabat DAP di Kuala Lumpur, di Kuantan. Dan tindakan-tindakan mereka
Macam seolah-olah polis duduk diri tengok saja, tak bertindak. Kalau kita inginkan polis yang bebas, kita inginkan mahkamah yang bebas, tak cukup kita menang hanya di peringkat-peringkat negeri. Kita kena menang di peringkat federal. Setuju tak setuju, tuan-tuan? Dan inilah cabaran kita. This is our challenge. Bagaimana untuk menangani suasana politik yang sengaja diapi-apikan oleh UMNO Barisan Nasional dengan harapan bahawa Pakatan Rakyat akan berpecah. Kerana UMNO Barisan Nasional dia faham, tak ada orang yang boleh kalahkan UMNO Barisan Nasional atas kekuatan satu parti ataupun parti sendirinya. DAP seorang diri tak boleh kalahkan Barisan Nasional. PKR seorang diri tak boleh kalahkan Barisan Nasional. PAS seorang diri tak boleh kalahkan Barisan Nasional, khususnya di peringkat pusat. The only way we can defeat the Barisan Nasional government at the federal level is if we are together in Pakatan Rakyat, we work together and we face the next general election together. Ya, ni cabaran kita. Dan usaha untuk melaga-lagakan kita banyak. There are many bermacam-macam jenis. Saya datang daripada Selangor, Shah Alam, capital of Selangor. Tuan-tuan pun saya rasa, saya yakin tuan-tuan pun dah tengok dalam surat khabar, tengok dalam televisyen, bermacam-macam benda yang berlaku di negeri Selangor. Semua dengan dia punya so-called Islamic slant dia. Ya, atas nama Islam. Maka Bible daripada Bible Society of Malaysia dirampas. Majlis perkahwinan seorang wanita yang bernama Zarina tetapi beragama Hindu telah diceroboh oleh anggota penguat kuasa Jabatan Agama Islam. Saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, tindakan-tindakan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor tak ada kena-mengena dengan Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor. UMNO dah kalah pilihan raya. Mereka nak masuk dan mendapat kuasa melalui pintu belakang, through the back door. Dia gunakan Majlis Agama Islam Selangor. Majlis Agama Islam Selangor bukan dilantik oleh Kerajaan Negeri Selangor. Ianya dilantik oleh Sultan Selangor. This is the fact. Pengerusi MAIS Dato' Azib, anggota UMNO. Ahli Majlis MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, Dato' Dr. Hassan Ali, yang PAS telah pecat, tapi dia masih duduk dalam MAIS. Maka MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, yang bukan dilantik oleh Kerajaan Negeri Selangor, merekalah yang mengarahkan Jabatan Agama Islam Selangor untuk rampas Bible milik Bible Society of Malaysia. Mereka jugalah yang mengarahkan supaya Jabatan Agama Islam Selangor JAIS pergi serbu majlis perkahwinan wanita yang beragama Hindu yang bernama Zarina. Dan ini semua adalah tindakan yang bermotifkan politik. Apa yang dia nak? Dia nak orang bukan Islam tengok, dia kata, dulu Selangor bawah Barisan Nasional, tak ada masalah ini. Ni semua kerja PAS. Walaupun Exco Agama PAS, dia suruh JAIS serah balik Bible itu. JAIS kata tak mau. Menteri Besar Selangor, Tan Sri Khalid,
suruh JAIS serah balik Bible itu. JAIS kata tak mahu. Kerana apa? Kerana mereka berselindung di sebalik istana melalui Majlis Agama Islam Selangor. Supaya apa? Supaya orang bukan Islam akan kata, kalau macam ni lah, lagi baik kita sokong UMNO Barisan Nasional. Ni niat jahat yang ada pada orang-orang UMNO yang menggunakan MAIS untuk mengelirukan rakyat Selangor. Itulah sebabnya kenapa saya buat kenyataan. Saya minta supaya kerajaan negeri Selangor tentukan MAIS tidak ada lagi kuasa eksekutif, tidak lagi diberikan hak untuk mengarahkan JAIS supaya dasar dan politik adu domba itu dapat kita hentikan. Setuju tak setuju tuan-tuan? This is the only solution. Kerana kalau tidak, yang Majlis Agama Islam Selangor tu yang Datuk Azib ni tuan-tuan, dia ni ahli UMNO. He was the pengerusi MAIS sejak sebelum 2008. Sebelum Pakatan Rakyat ambil alih, dia dah jadi pengerusi MAIS. So dia menggunakan kedudukan dia untuk menimbulkan masalah. Please, yakin, PAS dan Pakatan Rakyat tidak setuju dan tidak sokong tindakan yang dilakukan oleh MAIS dan JAIS. Ya? Kita hormat hak agama, semua agama. Ada yang kata Khalid Samad ni, dia cakap begini kerana dia nak curry favor, nak dapat sokongan orang-orang Kristian dan orang-orang bukan Islam. Saya bukan nak bela orang Kristian dan orang bukan Islam. That is not my first objective. My first objective, matlamat yang terutama bagi diri saya, bukan nak bela orang Kristian dan orang bukan Islam. Saya nak bela agama Islam itu sendiri. Kerana Islam tak ajar buat kerja gila macam ni. Ini merupakan tindakan-tindakan yang menjatuhkan imej agama Islam itu sendiri. Islam ajar tak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Islam ajar supaya kita hormat orang bukan Islam. Islam ajar kita jangan ceroboh masuk kuil-kuil gereja orang bukan Islam dengan kekerasan. Tapi UMNO saja nak buat ini di negeri Selangor supaya rakyat bukan Islam kata ini semua kerja PAS dan Pakatan Rakyat. Jangan kita tertipu. Ya? Kalau kita ambil alih peringkat pusat, insya-Allah semua kita perbetulkan. Sekarang ni kerajaan pusat backing MAIS. Walaupun dia cakap lain. Tapi Perdana Menteri cakap lain, tapi diam-diam cakap lain. That is why Sultan pun berani. Itu sebab MAIS pun berani. Kerana mainan politik mereka. Kerana apa? Kerana mereka tahu, kalau Pakatan Rakyat boleh bertahan sehingga pilihan raya yang akan datang, harapan UMNO Barisan Nasional untuk kekal sebagai kerajaan semakin hari semakin tipis. Kenapa? 2008 kita menang 83 kerusi. 2013 kita menang 89 kerusi di peringkat parlimen. Kita dapat 52% undi. The next election kita akan bertambah dan insya-Allah kita akan dapat lebih daripada UMNO Barisan Nasional dan kita mampu membentuk kerajaan. Ya, dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Akhir katalah, ya. Saya sebenarnya nak kena bekerja pergi ke Kulim Bandar Baru. Hari itu
wakil DAP telefon saya, dia kata boleh tak malam ni datang ke Bukit Gelugor buat ceramah bersama Thanksgiving untuk DAP dan kemenangan DAP di Bukit Gelugor. Saya kata saya ada ceramah di Kulim Bandar Baru. Dia orang kata tak apa, Kulim Bandar Baru only 1 hour away. Ya, kita teruskan dengan perjuangan kita. Ya. Kita tentukan Pakatan Rakyat mantap, Pakatan Rakyat kuat, Pakatan Rakyat insya-Allah gantikan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya yang ke-14, bukan sekadar di peringkat negeri tetapi di peringkat pusat. Boleh tuan-tuan? Okay. Dengan itu saya mengucapkan sekali lagi tahniah kepada pihak DAP, khususnya kepada Yang Berhormat Ram Karpal yang telah pun turun datang ke Parlimen, angkat sumpah dan telah pun membuat dia punya maiden speech dalam Parlimen. Saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga sokongan terhadap calon-calon DAP dan Pakatan Rakyat akan berterusan supaya kita mencatat sejarah baru untuk politik negara kita. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.